makhluk merangkap di langit dan di bumi. Di langit pun ada makhluk merangkap. Saya ceritakan semua ini untuk menampakkan sedikit sebanyak kehebatan Quran. Nak saya kaitkan dengan surah Waqiah ayat 77. Wa innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran ini bacaan yang sangat mulia. Teramat mulia Quran ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, dekatilah Quran. Apatah lagi kita di akhir zaman ini, kita teramat perlukan satu panduan. Panduan yang mantap, panduan yang benar, panduan yang otentik, dan dia bernama Al-Quran. Allah mengatakan wa innahu laqur'anun karim. Quran ini teramat mulia. Saya akui langkah pertama kita mengaji, ya, dia mendatangkan pahala, ya, ibadah yang baik, ya. Itulah yang Nabi ajar pada kita, baca. Sehingga kan dalam sebuah riwayat ada seorang datang kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya sahabat Rasulullah, jiwa saya tak tenang, bantu saya untuk mendamaikan jiwa. Tolong saya untuk mendamaikan jiwa saya yang tak tenang, sentiasa dilanda resah gelisah. Adakah formula? Zaman sekarang kita suruh jumpa pakar sakit jiwa, makan ubat. Lepas makan ubat, tidur lena, tak bangun, selesai masalah. Dah. Formula sahabat bukan itu. Oh, jiwa kamu tak tenang, baik, bawa dirimu ke 3 tempat. Bawa diri, kamu kena bangun, bergerak, pergi ke tempat ni, 3 tempat. Jangan hanya mengeluh di atas katilmu, di bilikmu. Bawa dirimu ke 3 tempat. Pertama, kamu bawa dirimu ke tempat yang sunyi di waktu malam. Kamu sujud, sembah Allah, minta doa pada dia. Itu pertama. Di waktu malam sunyi, orang tak nampak, kamu bangun, ambil wudhu, sembahyang di tengah malam. InsyaAllah hatimu akan tenang beribadah di waktu itu. Ataupun yang kedua, kamu ambillah Al-Quran, baca dengan penuh khusyuk dan tadabbur. InsyaAllah hatimu bisa tenang. Ya betul tuan-tuan dan puan-puan. Ambil Quran, baca dengan penuh khusyuk, tadabbur sekali, hatimu bisa tenang, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tempat yang ketiga, majlis pengajian ilmu yang mengingatkan kamu kepada Allah. Majlis pengajian yang macam itu, majlis pengajian ilmu yang mengingatkan kamu kepada Tuhan, kepada Allah. Pergi tempat tu. InsyaAllah di situ ada malaikat yang berdoa untukmu. Malaikat berdoa untukmu. Di samping kita berdoa, malaikat berdoa untukmu. Hatimu akan tenang. Bawa dirimu ke 3 tempat ni. Ini tempat yang kita nak cari. Ada tempat bersama orang lain, ada tempat yang kita bersendiri. Di waktu malam kita bersendiri, sembahyang dengan khusyuk, minta doa, InsyaAllah akan tenang. Ataupun ambil Quran, baca dengan penuh khusyuk tadabbur, InsyaAllah hatimu akan tenang. Ataupun pergi ke tempat yang ada orang lain, tapi ia majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah malaikat akan berdoa, di samping kamu berdoa, hatimu akan tenang. Jika selepas kamu membawa dirimu ke 3 tempat ini, hati tak tenang juga, kamu kata pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hati yang ada padaku ini tersilap diberi. Hati ini bukan aku punya, orang lain punya, tersilap bagi. Itu mustahil dalam lagu. Takkan Allah tersilap berikan hati pada kita. Rupanya John Lennon punya bagi ke aku.
Takkan tersilap macam tu. Sahaja sahabat yang cerdik pintar ini nak kiaskan bahawa tak mungkin berlaku. Jadi buat 3 ni, tapi buat dengan ikhlas. Resah gelisah akan hilang, InsyaAllah. Salah satunya ialah mendekati Al-Quran. Ayat itu kita kaitkan dengan ayat tadi, ayat 77 surah Waqi'ah, innahu laqur'anun karim. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, dekatilah Quran, baca dengan penuh khusyuk, baca dengan tajuk yang betul, sebutan yang betul, berlagulah untuk mengelokkan bacaan. Semua bagus, bagus sangat-sangat. Cuma jangan berhenti di situ. Di samping itu kita tadabbur, kita fahami apa kita baca. Kita mendapat ketenangan, kita juga mendapat formula kehidupan yang akan membawakan kesejahteraan kepada kita dunia sampai ke akhirat, InsyaAllah. Jadi itulah yang nak saya sampaikan pada petang yang permai ini. Semoga InsyaAllah menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, dan semoga InsyaAllah pada petang ini kita memahami bahawa Allah menyuruh kita berfikir tentang fenomena alam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab ia melahirkan keagungan kita kepada Allah. Dan yang keduanya, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk sesuatu yang baik, bukan digunakan untuk mendatangkan kemudaratan. Dan selepas kita manfaatkan segala yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa perintah Allah surah Waqi'ah 74, fasabbih, bertasbihlah kepadanya. Terima nikmat Allah dengan syukur, dengan tasbih, dengan ibadah, bukan sebaliknya. Kemudian kita bicarakan tentang satu sumpah, sumpah terhadap satu fenomena alam yang cukup dahsyat. Dan saya kiaskan, bukan saya mengatakan tafsirannya ini, bukan lain, tidak. Saya kiaskan sumpah Allah tentang mawaqi'in nujum dengan kejadian black holes yang menggerunkan saintis hari ini, sebab dia menelan bintang-bintang. Dan ia boleh kita kiaskan dengan mawaqi'in nujum, sebab mawaqi'in nujum bermaksud tempat jatuh meledungnya bintang-bintang, seperti fenomena black holes yang menelan bintang-bintang, menyebabkan bintang-bintang jatuh meledung. Dan black hole yang paling besar yang dikesan hari ini, besarnya lebih kurang 50 bilion matahari kita. Cukup menggerunkan. Maka sumpah Allah tentang mawaqi'in nujum memang sumpah yang besar, paling kurang boleh kita kiaskan dengan black holes seperti yang saya sebutkan tadi, InsyaAllah. Jadi semoga ia mendatangkan ilmu, dan semoga ia menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada soalan-soalan untuk petang ini. InsyaAllah, ya, kemudian Stephen Hawking dia kata intelligent design atau divine. Pada suatu ketika yang ditulis dia mengatakan divine. Mungkin penyataan divine itu kemudian. Yang asal saya bersetuju intelligent. Dia pada asalnya menyebut intelligent design. Artinya selepas dia mengkaji kosmos, mengkaji apa yang berlaku, akhirnya beliau menyedari bahawa di sana ada satu perancangan oleh satu kuasa yang luar biasa. Jadi menggunakan kalimat intelligent design, walaupun tak sampai ke tahap Tuhan, tapi menyadari bahawa di sana ada kuasa yang luar biasa, yang berbeza daripada apa yang kita faham. Sebab the Council of Scientists they deny God. Kalau Stephen Hawking kata ada God, then they will deny him. Ya, That's the reality. itu benar, Brother Kamarudin, itu benar. Jika orang seperti Stephen Hawking mengatakan ada Tuhan, saintis akan menolaknya. Saintis akan menolaknya. Tapi kita bersyukur kepada Allah sebab sudah ada satu kumpulan saintis yang hebat-hebat, yang sebahagiannya sudah berani mengatakan ada Tuhan. Seperti Michael Behe. Michael Behe ini biochemist, pakar biokimia. Michael Behe, dia antara saintis yang hebat di peringkat antarabangsa yang tulis buku, dan bukunya mempertikaikan semua saintis yang menolak Tuhan, sebab dia